Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, kata dia, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa nahnu qu'udun ma'ahu iz jaa'a rajul faqala ya Rasulullah inni asabtu haddan fa'aqimhu alayya. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه وأقيمت الصلاة. فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة فاتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما يرد على الرجل. فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال أبو أمامة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال بلى يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شهدت الصلاة معنا؟ فقال نعم يا رسول الله. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله غفر ذنبك أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu. Kami, kata Abu Umamah, kami tengah duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjid. Abu Umamah kata satu hari kami duduk sama dengan Nabi dalam masjid. Iz jaa'a rajul, tiba-tiba mai satu laki-laki masuk. Faqala ya Rasulullah inni asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Dia masuk mai dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, saya sudah buat satu dosa, tolong hukum saya. Boleh jadi macam tu tuan-tuan. Zaman Nabi SAW boleh jadi macam ni. Buat dosa, dia rasa dia bersalah sangat di atas dosa yang dia buat, dia pergi surrender, dia pergi serah diri dia kepada Nabi SAW. Boleh ada orang macam ni zaman Nabi SAW. Dia pergi di depan Nabi, dia kata ya Rasulullah inni asabtu haddan, aku sudah buat satu dosa, fa'aqimhu alayya, tolong hukum aku. Kata Abu Umamah, fasakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi senang aja, Nabi diam, Nabi tak respon. Nabi buat macam tak dengar pengakuan dia ni. Nabi tak bagi perhatian kepada dia ni. Summa a'ada faqala ya Rasulullah inni asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Tengok Nabi tak respon, Nabi tak. Dia ulang lagi sekali, dia kata ya Rasulullah, saya buat dosa, tolong hukum saya.
Fasakata anhu. Siapa juga? Nabi diam, tak kata apa. Nabi buat tak peduli ke dia. Wa uqimatis salah. Tiba-tiba masuk waktu sembahyang. Nabi bangkit dan semua sahabat bangkit, semua pakat sembahyang. Dengan dia ni yang mengaku kata buat dosa, mai di depan Nabi, suruh Nabi hukum dia ni, dia pun sembahyang sekali dengan ramai-ramai yang sembahyang tu. Falamman sarafa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Umamah fattaba'a ar-rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina sarafa. Bila habis sembahyang sah lerah, Nabi bangkit, Nabi nak balik ke rumah, dia ni ikut Nabi. Dia tak puas hati. Pasal apa? Pasal dia sudah terlanjur buat satu dosa, dia pergi serah diri dia dekat Nabi, dia suruh Nabi hukum dia, supaya kalau Nabi hukum dia, akhirat esok dia tak kena dah. Dia nak yang tu. Tiba-tiba Nabi buat tak peduli kat dia. Dia ulang 2 kali. Nabi buat tak peduli dekat dia. Nabi semayang, dia ikut semayang. Nabi habis semayang, dia balik rumah, dia ikut Nabi pergi ke rumah. Abu Umamah kata, wattaba'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzuru ma yaruddu 'ala ar-rajul. Abu Umamah kata, aku berikut sama. Pasal apa? Pasal aku nak tahu ni, suspend ni cerita ni. Apa Nabi nak jawab kepada dia ni? Satu orang yang buat dosa, yang main mengaku kata dia berdosa, minta Nabi hukum dia, Nabi tak buat apa-apa kat dia, Nabi pun tak, Nabi tak jawab apa dekat dia, dia ikut Nabi balik ke rumah. Abu Umamah ni tak boleh. Dia nak tahu apa nak jadi seterusnya. Dia ikut sama. Dia ikut Nabi, dia ikut laki-laki ni balik ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di rumah Nabi, lagi sekali dia pegang Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Dia kata, ya Rasulullah, saya cakap sungguh ni, saya buat dosa, hukum saya. Qala Abu Umamah, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sampai 3 kali, sampai turut pergi ke rumah dan sebagainya, baru Nabi beralih tengok dia. Nabi kata dekat dia, ara'aita hina kharajta min baitik alaysa qad tawadda'ta fa ahsanta alwudu. Nabi kata, bukankah tadi hang keluar daripada rumah hang nak main masjid tadi, hang dah ambil ayat semayang, dan hang ambil ayat semayang tu cukup elok? Ni tadi ni sebelum hang main masjid tadi, bukankah hang daripada rumah hang, bukankah sebelum keluar daripada rumah tadi hang dah berwuduk dah? Bukankah wuduk hang di rumah tadi hang ambil elok-elok? Qala bala ya Rasulullah. Dia kata, ya, yang tu tak apalah, yang tu betul ya lah. Saya nak main masjid tadi, saya ambil ayat semayang semua dah elok-elok, saya main masjid. Yang tu betul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa syahidta as-salat ma'ana. Bukankah tadi bila masuk waktu semayang, aku bangkit nak semayang, semua orang bangkit nak semayang, bukankah hang semayang sama dengan kami semua? Faqala na'am ya Rasulullah. Dia kata, yang tu betul lah, ya, betul. Saya daripada rumah, saya ambil ayat semayang, saya ambil elok-elok, saya main masjid, saya mengaku kata saya buat dosa, saya minta supaya Tuan hukum saya, tiba-tiba masuk waktu semayang, saya semayang sama dengan Tuan, tu semua betul, dia kata. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah qad ghafara dhanbak. Nabi kata, kalau dah macam tu, Allah dah ampun dosa. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Itu dia, tuan-tuan. Daripada hadis ni, ulama hadis membuat kesimpulan bahawa dosa pribadi hendaklah ditutup. Kalau kita pada masa jahiliah kita dulu, kita ada buat macam-macam cerita, sudah tak payah pergi cerita balik, tak payah pergi buka balik, tak payah pergi mengaku balik dekat orang, tak payah. Pasal apa? Pasal berdasarkan hadis ni, Nabi pun tak mau dengar benda macam ni. Yang sudah, yang lepas, apa yang jadi dulu sudah pergi. Daripada ni ke depan, kita buat bagi elok. Nabi SAW tunjuk dalam hadis ni, hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Nabi tunjuk benda ni macam ni.
Kita ambil benda ni sebagai satu hukum yang ditentukan oleh Allah, yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Tuan-tuan, berapa banyak rumah tangga duk berjalan elok, anak dah ada 3-4 orang, tiba-tiba bahtera itu karam di tengah lautan. Semata-mata pasal apa? Pasal tak faham hadis ni. Satu suami, satu isteri, dua-dua ni sebelum berjumpa, sebelum menikah ni masing-masing dengan cerita masing-masing. Hak lelaki ni pun kaki duk pidana dulu, cerita dulu. Yang perempuan ni pun tak satu macam yang nakal apa, aku pun tak tahu dulu ni. Tapi itu cerita dulu. Sebelum mereka ni jumpa, sebelum mereka ni berumah tangga, sebelum mereka ni jadi pasangan yang reti agama, sebelum mereka ni jadi orang yang begitu committed dengan agama, sebelum tu cerita lama, cerita panjang tu cerita lama. Bila dah berumah tangga, dah jadi elok, rumah tangga dah aman damai, anak-anak duk besar elok-elok, duk mengaji sana sini, tak mau tengah-tengah malam bulan puasa pergi buka cerita ni. Ya abang kata, abang ni saya nak cerita satu ni. Tusa. Dan kita nak cerita apa? Tapi abang janji jangan marah kat saya kalau itu semua nak jadi tangga tirai. Tahu tangga tirai? Tayangan gambar Tamil. Cerita tak boleh habis. Tak tahu berapa siri tu nak main lagi lepas daripada tu. Tapi abang janji, tu tekan saya, abang janji. Ni saya nak cerita tapi abang janji. Abang tak marah saya, abang jangan buat apa-apa pelik-pelik kat saya. Syekh ni dengar ketayak musim tak kepala dah. Yang ada apa nak cerita kat aku ni? Dengan kerana 10 minit punya cerita, dengan kerana 15 minit punya cerita, dengan kerana setengah jam punya cerita, rumah tangga dah berjalan elok dah tu, pergi jahanam tengah jalan. Sedangkan Nabi SAW bagi tahu dekat kita, dia adalah hadis ni apa dia? Kalau sekiranya benda tu merupakan dosa peribadi kita dulu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak payah cerita kepada siapa-siapa pun, memadai kita dengan Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup untuk kita. Dan lelaki-lelaki ni mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh Nabi hukum dia, Nabi tak mau dengar. Dia ulang kali kedua, Nabi tak mau layan. Dia ikut Nabi balik sampai rumah, nak cerita juga dekat Nabi, Nabi tak mau dengar. Nabi potong terus. Nabi kata apa dekat dia? Nabi kata, hang daripada rumah tadi, bukankah hang dah ambil ayat semayang elok-elok di rumah tadi? Dia kata, tadi bila masuk waktu kami semua semayang, bukankah hang join kami dalam semayang tu? Dia kata, Nabi kata apa kat dia? Kalau macam tu Allah sudah ampunkan dosa hang, cukup, aku tak mau dengar apapun cerita hang. Dan hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Dia menjadi hukum yang boleh dipegang oleh semua orang Islam. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdurrahman bin Abi Amrah radhiyallahu anhu, kata dia, dakhala Uthman bin Affan al-masjid ba'da salatil maghrib faqa'ada wahdah faqa'adtu ilayh faqala ya ibna akhi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla al-isha fi jama'ah faka'annama qama nisfa al-lail wa man shalla subh fi jama'ah faka'annama shalla al-lail kullah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abdurrahman bin Abi Amrah, dia kata satu hari Sayyidina Uthman bin Affan masuk dalam masjid lepas sembahyang maghrib. Lepas maghrib Sayyidina Uthman masuk dalam masjid. Faqa'ada wahdah, dia duduk seorang-seorang dia. Sayyidina Uthman bin Affan, satu orang manusia yang cukup banyak berjasa untuk Islam dari segi duit ringgitnya. Sayyidina Uthman bin Affan, satu orang yang pernah berkelahi dengan satu sahabat besar Nabi yang bernama Abu Zar Al-Ghifari. Kalau tuan-tuan baca cerita tu aja, Abu Zar Al-Ghifari, dia ni very outspoken, dia satu orang yang vokal. Abu Zar Al-Ghifari ini, dia kalau dia tak berkenan, dia tak puas hati dekat siapa-siapa, dia pergi tegur.
Ni Abu Dzar Al-Ghifari. Dia tegur Sayyidina Osman bin Affan. Pasal apa? Pasal dia tak puas hati Sayyidina Osman hidup sebagai orang ada duit, sebab hidup mewah. Osman kaya bukan kerana kedudukan dia sebagai khalifah, tapi Osman kaya daripada awal dia kaya. Bila Nabi hijrah daripada Mekah mai ke Madinah, Nabi sebut aja di mulut, Nabi sebut aja, dia kata ayam di bumi Madinah ni semuanya masin macam ayam laut. Kalaulah siapa-siapa di kalangan hampa ni ada duit, boleh beli ayam telaga tu, bi'ru rumah. Saya dah baca ada hadis tu di masjid ni. Siapa ada duit boleh beli telaga rumah tu. Telaga tu ayam dia sedap, beli bagi semua orang pi pakai share minum ayam telaga tu. Aku tak ada janji lain kepada dia melainkan syurga. Nabi habis cakap, Osman pergi beli. Dia bukan kaya kerana jawatan dia, tapi dia memang kaya daripada awal. Dia ahli perniagaan. Nabi sebut di mulut, Nabi kata, orang Islam semakin ramai, masjid kita dah nampak semakin sesak. Kalaulah ada siapa-siapa di kalangan hampa ni yang ada duit, belilah tanah sebelah ni supaya kita boleh extend masjid kita, lebih ramai orang boleh semayang. Habis Nabi cakap, Osman pergi beli. Tu sebab bila mai hari orang nak bunuh dia, pemberontak mai nak bunuh dia tu, dia sebut balik benda ni. Dia kata, apa salah aku hampa nak bunuh aku? Hampa lupa ke bila Nabi sebut kata ayam telaga di bumi Madinah ni semua masin? Nabi sebut kata bi'ru rumah, telaga rumah itu ayam dia sedap. Nabi kata siapa boleh beli telaga tu, Nabi janji syurga. Hampa ingat tak aku yang pergi beli? Dia kata. Pemberontak kata, itu kami ingat, tapi hang tetap kami nak bunuh hari ini. Kita dah cerita dah dulu. Abu Dzar Al-Ghifari, dia tak puas hati dengan Osman ni. Pasal Osman hidup senang, dia tak puas hati. Dia pergi tegur Osman 2 kali. Osman hantar dia keluar daripada Madinah, pergi duduk negeri jauh. Dalam bahasa hari ni dia kata buang daerah. Abu Dzar 2 kali kena buang daerah dengan Osman bin Affan. Bukan Osman bin Affan tak boleh kena tegur, tapi lagi tak alih dia pergi duduk jauh, lagi tu dia kacau. Cara dia cakap macam dia nak kata Osman ni menggunakan kedudukan dia buat duit, sedangkan Osman tak macam tu. Jawab macam mana pun dia tak puas hati. Maka Osman tolak dia pergi duduk di lain. Habis satu tempoh dia balik mai dia sambung lagi. Dia pergi kata dekat Osman, semua orang dah berubah. Dia kata, aku seorang aja kekal macam aku di zaman Nabi. Dia kata, dia pergi kata lagu tu dekat Osman, antang pergi lagi sekali. Hadis yang kita baca ni cerita tentang Sayyidina Osman bin Affan. Tengah orang duduk dalam masjid lepas maghrib, tiba-tiba kata Abdurrahman bin Abi Amrah, dakhala Osman bin Affan al-masjid. Masuk Sayyidina Osman bin Affan dalam masjid ni. Faqa'ada wahdah, dia duduk seorang dia. Faqa'adtu ilaihi. Abdurrahman bin Abi Amrah kata, aku pergi duduk sebelah dia. Faqala, kata Sayyidina Osman kepada Abdurrahman ni, dia kata, ya bna akhi, dia kata, wahai anak saudaraku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, man sallal isya fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail. Nabi kata, siapa yang mai sembahyang Isya berjemaah di masjid, pahala dia macam dia sembahyang separuh malam. Siapa yang Isya mai berjemaah di masjid, dia seolah-olah orang yang sembahyang separuh malam. Wa man shalla subh fi jamaah, Nabi kata, barang siapa yang sembahyang subuh berjemaah, faka'annama shalla al-lail kullah, pahala dia macam sepanjang malam dia qiyamul lail. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tujuan saya baca hadis ni hadis sahih, tuan-tuan. Tujuan kita baca hadis ni apa dia? Untuk nak menambahkan amalan kita setelah kita sedar kekurangan kita. Kita nak buat lebih-lebih macam Sayyidina Osman, kita tak mampu. Kita nak buat lebih-lebih macam Sayyidina Osman, kita tak mampu.
buat hak mana boleh buat. Benda yang senang-senang, yang simple-simple, yang menjadi perhatian Sayyidina Osman sendiri. Osman duit banyak, dia boleh spend duit dia untuk nak dapatkan pahala. Perkara ni dia bagi perhatian. Apa dia? Dia kata, aku ingat Nabi SAW bersabda. Nabi kata, siapa yang boleh malam-malam main sembahyang Aisyah berjemaah di masjid, dia dapat pahala seumpama orang yang qiyamul lail separuh malam. Siapa yang boleh sembahyang subuh berjemaah di masjid, dia umpama orang yang sepanjang malam qiyamul lail, tak tidur sama sekali. Dan hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil iktibar daripada apa yang kita baca. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu allazi shalla fihi ma lam yuhdis, taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, malaikat berdoa kepada setiap orang daripada kamu selagi mana kamu berada di musalla kamu. Ni kita duduk ni musalla, masjid ni musalla, tempat semayang. Masjid tempat sujud, musalla tempat semayang. Kita main masjid, kita semayang maghrib, selagi mana kita ada atas masjid ni, selagi mana kita tak keluar daripada masjid ni, Nabi SAW kata, malaikat duk doa ke kita dengan syarat apa dia? Malam yuhdith, ayat semayang tak batal. Malaikat doa apa? Malaikat kata, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan mereka hadut ada dalam masjid ni. Allahumma arhamhu, ya Allah kesianlah dekat mereka hadut ada dalam masjid ni. Selagi mana kita tak keluar daripada masjid ni, kita main tadi maghrib tadi, kita semayang, kita selagi mana duk ada atas masjid ni, maka selagi tu malaikat kata, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, ya Allah ampunkan dosa dia ni. Kalau dia ada dosa, kesianlah ke dia, selamatkan dia daripada segala-gala. Muslimin dan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bulan puasa nak main tak sampai sebulan lagi dah. Itulah masa untuk kita nak menambah kebaikan kita, pasal kita tak tahu kita nak mati bila. Hari Sabtu lepas, hari larian satu Malaysia, dia panggil, habis satu Malaysia pakat lari. Satu sahabat kita, cikgu, umur 34 tahun di Penang. Umur 34, mudah lah 34 ni, cergas. Masa lari, dia pun ambil bahagian lari sekali dengan budak-budak. Habis dah lari semua, balik mai ke sekolah semua, balik rumah mandi manda apa-apa semua, keluar pergi main badminton pula. 34 bagus punya jumping smash, terus jatuh sengah, habis umur. Tergayak melolong anak bini di rumah, umur 34, tak ada sakit apa. Semua orang kata dia sihat, ambil bahagian dalam sport, satu orang guru yang aktif, semua orang kenal dia. Masa sampai jalan, itu hari dia, kita tak tahu hari kita. Persediaan mula daripada serta-merta, daripada Allah ni kena mula dah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ma min ahadin yamut illa nadima. Qalu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, in kana muhsinan nadima an la yakuna zdada, wa in kana musian nadima an la yakuna naza'a, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW bersabda,
Nabi kata tidak ada seorang pun manusia melainkan bila mati dia menyesal. Nabi SAW kata, ma min ahadin, tidak ada seorang pun manusia melainkan mati illa nadima, mereka menyesal. Sahabat bila dengar macam tu, sahabat tanya Nabi, wa ma nadamatuhu ya Rasulullah, nak menyesal pasal apa ya Rasulullah? Qala Nabi SAW, Nabi bersabda, Nabi kata, in kana muhsinan, kalau dia satu orang yang muhsin, kalau dia satu orang yang bagus, kalau dia satu orang baik, dia menyesal pasal apa? Allah yakuna zdada, dia menyesal pasal dulu dia tak buat lebih lagi amalan baik dia. Dia baik dah, tapi bila mati so dia menyesal. Dia kalau macam ni aku tahu balasan Tuhan nak bagi aku, nanti buat lebih lagi. Dia baik dah, dia dah dapat syurga dah, tapi bila dia duduk dalam syurga dia tengok ada lagi syurga yang lebih baik di atas tu. Dia kata, kalau hari itulah aku buat lebih pada tu, alangkah baiknya. Menyesal. Baik dah pun menyesal. Nabi kata, wa in kana musian, tapi kalau dia ni jahat atas dunia, kalau dia ni di atas dunia, Masya Allah, bukan Tuhan aja kata dia jahat, manusia keliling ni pun tak suka dengan dia. Nabi kata, wa in kana musian nadima an la yakuna naza'a, kalau dia orang jahat sampai mati dia ni jahat, dia menyesal pasal dia tak berhenti daripada buat jahat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pakat-pakat doa dekat Tuhan, pakat-pakat usaha untuk jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan puasa inilah masa untuk kita nak perbetul mana-mana silap kita. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16, jilid 15, muka surat 200, muka surat 200. Tuan-tuan, hadis yang kita baca pada malam ni, dan insya-Allah kita habis baca hadis ni pada malam ini. Hadis yang kita baca ni kita mula baca pada 2 hari bulan 11 tahun lepas. Ni dah bulan 7. Maknanya 9 bulan baca hadis ni. Kalau orang perempuan mengandung, nak beranak dah dia. Tak habis lagi hadis ni. Hadis ni bukan kitab ni. Hadis satu ni kita baca pada 2 hari bulan 11 tahun 2010 tahun lepas. Maka saya rasa perlu saya ghostan sikit cerita balik hadis ni apa cerita sebenarnya. Hadis ni riwayat daripada satu sahabat yang bernama An-Nawas bin Sam'an. Kita baca ni 9 bulan lepas. Cerita hadis ni apa dia? Cerita Nabi SAW dengan sekumpulan sahabat duduk di dalam satu kebun kurma. Tengah duduk-duduk ramai-ramai itu, Nabi buka cerita tentang Dajjal. Nabi cerita ni kadang-kadang suara Nabi deras, kadang-kadang Nabi buat suara pelan. Ni yang kita baca bulan 10 tahun lepas, bulan 11 tahun lepas. Nabi kadang-kadang deras, kadang-kadang pelan, sehinggalah sahabat rasa macam Dajjal duk ada tak? Dia buat cakap pelan macam tak mau bagi Dajjal dengar. Lepas habis tu, pakat-pakat balik rumah. Nabi balik rumah dia, sahabat-sahabat pakat balik rumah mereka. Belah petang lepas sembahyang asar, mereka jumpa balik dengan Nabi SAW. Bila jumpa, Nabi tengok muka mereka nampak pucat, nampak tak ceria. Nabi SAW tanya, Nabi kata, apa pasal dengan hampa ni? Nampak semua macam muka tak seronok aja. Jawab sahabat apa dia? Dia kata, macam mana kami nak seronok kalau sekiranya Dajjal dah ada dah lah ni. Oh Nabi kata dah, Dajjal tak main lagi. Di situlah Nabi kata, fa ana hajijuhu dunakum. Kalaulah Dajjal ada lah ni, hampa duduk tepi, padan aku seorang aja lawan dia. Nabi kata, kalau Dajjal keluar hari ni, aku duduk ada ni. Nabi kata, fa ana hajijuhu dunakum. Padan dengan aku seorang aja lawan dengan Dajjal ni, hamba duduk tepi tengok tepuk tangan sudah.
Masalahnya apa? Nabi kata masalahnya dia tak ada lagi lah ni, dia nanti mai lepas aku tak ada esok ni, Nabi kata. Lepas tu hadis yang kita baca tu dia mula cerita pasal Dajjal. Dajjal tu sifat dia apa? Hadis yang kita baca ni cerita rambut dia kerinting, biji mata dia jeluk keluar macam mana buah anggur. Itu yang kita baca dulu. Kemudian Nabi SAW bagi pesan. Nabi kata kalau sekiranya siapa-siapa daripada kalangan hampa ni terjeremuh dengan Dajjal, hampa baca awal suratul Kahfi. Nabi kata baca awal surah Al-Kahfi. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Baca ayat tu, Nabi kata. Sampai wahayyi lana min amrina rasyada. Baca ayat tu. InsyaAllah Dajjal tak boleh nak kacau hampa. Kemudian Nabi beritahu dekat sahabat-sahabat ni tempat turun Dajjal. Dia kata Dajjal akan turun di antara Syam, di antara Syria dan juga Iraq. Dia akan turun di